أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi perbahasan kita Muhammadur Rasulullah di bawah tajuknya kehadiran dia kekasih. Jadi untuk pagi ini muka surat apa ya? Oh ini 27. Asas yang kedua tu ya. Kita masih lagi di bawah bab yang pertama, asas-asas akidah. Ya, asas-asas dalam akidah, dan kita dah baca asas yang pertama, kekuasaan Allah ke atas yang mungkin. Jadi mesti ada dalam keyakinan kita bahawa segala-galanya harus bagi Allah. Yang keduanya muka surat 26 tu, keimanan terhadap kehidupan di alam barzakh. Kita jangan anggap bahawa orang yang telah meninggal dunia mati. Sebenarnya orang yang telah meninggal dunia, dia bukan mati, dia berpindah alamnya sahaja. Ya? Maka ibu bapa kita, sanak saudara kita, apatah lagi baginda Rasulullah itu, mereka hidup di alam barzakh. Baik, sambungannya muka surat 27 tu. Sedangkan Allah, daripada situ ya, ke bawah lagi, tolong bawah lagi. Okay, ya? Tolong cantik juga lah. Saya kadang-kadang saya tak ingat. Bukan nyanyuk, lupa. Baik, sedangkan Allah berfirman mengenai kehidupan dalam alam barzakh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni. Kita terus terjemah cepat sikit ya. Hatta, sehinggalah idza jaa ahadahumul maut, kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai. Dia ambil terjemahan dia diambil daripada awal lagi ya. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, hatta apabila, idza jaa apabila telah datang ya kepada mereka ajal. Qala rabbi, lalu mereka akan berkata, wahai Tuhanku, irji'un. Irji'uni, nun biasanya dia akan berbaring di atas. Ya, kalau ada waw dengan nun, biasanya nun akan baring atas. Tetapi bila mana nun telah dibariskan di bawah, maknanya di situ ada maksud saya. Itu dari segi kaedah bahasa Quran ya. Kalau puan-puan baca Quran, huruf akhirnya waw dengan nun, biasanya nun itu akan berbaring di atas. Tetapi ada bab-bab yang tertentu ataupun tempat-tempat yang tertentu, bila mana dia berbaring di bawah, maka di situ ada pengertian saya, ana. Maka wahai Tuhanku, irji'uni, kembalilah daku hidup semula di dunia. La'alli a'malu salihah fima taraktu, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh. Fima taraktu, ya, dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, tidak sekali-kali. Ya, kalimatun huwa qailuha, masakan dapat, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Wa min waraihim, ya, sedangkan di hadapan mereka, wara' tu kalau terjemah biasanya belakang. Ya. Tapi dia terjemah di sininya wa fi waraihim. Sesungguhnya di hadapan mereka itu barzakhun, ya, ada satu alam yang dinamakan alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, yang mereka tetap tinggal padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ayat ni puan-puan boleh baca bila-bila masa. Cumanya ayat ni salah satu daripada dalil bahawa di sana ada satu kehidupan yang namanya barzakh. Dan kehidupan itu kehidupan ke arah mana? Ke arah hari kebangkitan di akhirat nanti, yang akan kekal selama-lamanya.
Baik, begitu juga cabang daripada keimanan tentang alam barzakh adalah keimanan tentang soalan dalam kubur. Ia merupakan akidah yang didasari oleh dalil-dalil yang kuat. Cuma para ulama berbeza pendapat tentang mereka yang ditanya dalam kubur. Ya, majoriti ulama sunnah mengatakan bahawa mereka yang ditanya ialah orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Maksudnya seluruh umat ad-da'wah, iaitu umat yang menjadi sasaran dakwah risalah Nabi Muhammad SAW, sama ada yang beriman ataupun tidak. Yang ini kita sedia maklum ya, bila mana berada di alam barzakh, kita dah sedia maklum kita akan berdepan dengan soal-soal kubur. Cumanya ulama beza berapa soalan kubur. Ya, yang dah hafal berapa soalan? Yang dah hafal berapa soalan? Hafal dengan jawapan lah kan? Kita ingat. Jadi ada kata 3 soalan, ada kata 4 soalan, ada kata 5 soalan. Gitulah. Dan ada juga ulama tanya, siapa yang disoal? Adakah orang beriman saja disoal ataupun orang kafir? Maka dikatakan di sininya orang beriman pun akan disoal, orang kafir pun akan disoal, orang munafik pun akan disoal. Yang ini maklumat biasa je ni ya. Sebab tu saya baca cepat. Baik. Kepercayaan tentang soalan kubur ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Muka surat 28 tu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wubi'a fi qabri wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakan fa aq'adahu fayaqulani lahu. Kita terus terjemah ya. Anin Nabi, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-'abdu, ya, seseorang hamba itu idza wubi'a fi qabri, apabila diletakkan di dalam kuburnya ataupun dikebumikan, wa tuwliya, lalu berpaling, wa zahaba ashabu hatta, lalu dia berpaling, ya, dan pergilah sahabat-sahabatnya, ya, wa zahaba ashabu, sahabat ni termasuklah ahli keluarga pun bila mana dah kebumikan semua balik, hatta innahu la yasma'u qara'a ni'alihim, sehingga dia sesungguhnya benar-benar mendengar hentakan kasut-kasut mereka. Maknanya mak ayah kita, saudara mara kita bila mana kita kuburkan, ya, setengah riwayat kata 3 langkah saja daripada kita langkah tu malaikat dah datang. Dan masa kita duduk melangkah tu, ahli keluarga kita yang meninggal tu dia dengar tapak kaki kita. Di sini ceritanya nak kata mereka hidup, mereka tak mati. Cuma mati itu istilah dunia. Okey ya? Cuma bila mana mati itu sebenarnya berpindah alam kehidupan. Cuma alam tu namanya barzakh. Itu dah yang Nabi kata. Bila mana dia dikuburkan, dia diletakkan dalam kubur, dia pun berpaling. Dia paling, dia tengok, dia tahu sahabat-sahabat dia yang hantar dia ke kubur tu dah balik dah. Dan sehingga kan perjalanan sahabat itu masa dia pulang dia dengar tapak kaki berjalan balik. Itu mayat. Atahu malakan, ketika itulah datang 2 orang malaikat. Ya. Lalu 2 malaikat pun mendatanginya. Maka mereka berdua mendudukkan dan berkata, mendudukkannya. Ya, mereka berdua iaitu malaikat itu mendudukkan mayat tadi. Fayaqulan lahu, lalu dua-dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kamu telah katakan pada lelaki ini iaitu Nabi Muhammad? Ya, fayaqulu, lalu mayat itu jawab, saya bersaksi asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ya, mayat pun jawab, ya, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Lalu mereka pun kata, lihatlah kepada tempat duduk kamu daripada neraka. Allah telah menggantikan untuk kamu dengan suatu tempat duduk di dalam syurga. Pada asalnya lelaki yang disebut dalam cerita ni ialah dia berada dalam neraka. Itu tempat kamu dalam neraka. Tapi oleh kerana kamu jawab betul tentang soalan tadi, maka kamu lihat kamu telah ditukar oleh Allah untuk tempat ke syurga. Maknanya puan-puan sekalian, kalau tak boleh jawab pada soalan kubur ni, maknanya tak ada peluang untuk kita ke syurga. Sebab tu ulama-ulama dah bincang dah. Maknanya kalau kubur kita tu dikatakan taman syurga, maka syurga lah akhirat. Tapi kalau kubur itu merupakan taman lubang neraka, maka neraka lah akhirat. Wa iyyazubillah. Tetapi jawapannya bukan jawapannya kita hafal. Boleh hafal ni kan? Malaikat tanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Apa pandangan kamu terhadap Nabi Muhammad? Kalau tanya sekarang boleh jawab tak? Apa pandangan puan-puan terhadap Nabi Muhammad?
huwa Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah, dia adalah rasul, utusan Allah. Boleh jawab tak sekarang ni? Sekarang aku tak boleh jawab. Jawab sekarang boleh jawab, ya? Dalam kubur boleh jawab tak? Maka melihat kepada sejauh mana jiwa kita, hati kita dekat dengan Rasulullah, dan kita beramal dengan sunnah Rasulullah, ya? Hati kita berapa jauh dengan Rasulullah sekarang ni, ataupun berapa dekat dengan Rasulullah sekarang ni? Keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya, rasa rindu dan cintanya, rasa kasihnya, rasa ingin sangat bertemu dengannya, ada berapa banyak dalam hati sekarang? Ya? Tapi masing-masing tahu lah, tak payah. Dia masing-masing tahu berapa banyak dalam hati itu. Kemudian kalau dah ada berapa banyak dalam hati, dia akan timbul satu tindakan. Berapa banyak berselawat pada Nabi. Okey ya? Puan-puan sekarang dah boleh mula dah. Saya pun baru nak mula juga, sama lah. Tapi pengalaman saya lah. Puan-puan ada pengalaman juga, puan-puan lagi banyak pengalaman. Cuma kadang-kadang saya pun bimbang juga, saya tersalah cakap, ya, kadang-kadang pengalaman itu sekadar pengalaman saya. Ya, saya duduk mengaji daripada kecil, mengaji sampailah sekarang pun duduk mengaji lagi, tak berhenti lagi. Saya rasa dah jalan paling mudah sekali nak masuk surga, banyakkan berselawat pada Nabi. Jalan paling mudah lah. Ya, setakat saya duduk dengar mengajar, apa-apa pun duduk dengar-dengar kan. Apa kesimpulan kehidupan puan-puan sekarang ni nak masuk surga? Dah buat kesimpulan dah? Kita tak terfikir lagi? Puan-puan dah pilih dah syurga mana nak masuk? Ke belum lagi? Dah kan? Syurga apa? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni dia kena solat duha 8 rakaat satu hari, solat tahajud tiap-tiap malam, Quran 1 juzuk. Tak jadi lah. Puan-puan. Tapi Nabi ni punya cita-cita besar kepada umat dia. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu nak minta syurga, kamu minta firdaus. Tapi kita dapat faham bahawa syurga ni satu benda ni Nabi suruh kita minta. Berapa kali satu hari minta syurga? 5 kali? Lebih? Banyak ke 5 kali? Dia dalam bilangan. Tapi ialah kalau belajar bahasa Arab, 3 tu dah kira banyak, jamak. Tapi bilangan banyak ni dalam bahasa Arab dia 70 ke atas. Lepas tu Nabi dia istighfar satu hari, satu malam 70 kali, ataupun 100. Apa minta lah ya. Tapi Nabi kata iza sa'altumul jannah, kalau kamu nak minta syurga, kamu kena minta syurga Firdaus. Kenapa? Wa indaha a'lal jannah, sebab syurga Firdaus ni syurga paling tinggi sekali. Wa wastul jannah, dan dia berada di tengah-tengah syurga-syurga lain. Maka dah lah dia tinggi, syurga lain duduk sekeliling dia. Mana pandangan syurga lain kita boleh tengok. Kemudian wa anna saqfahu arsyur rahman, bumbung dia adalah arasy Allah. Itu bumbung syurga Firdaus. Okey ya? Tapi itulah yang saya nak kongsi sikit, bahawa bagi saya lah, pandangan saya, dan kita dapat maklumat daripada guru-gurunya, jalan paling mudah sekali untuk ke syurga Allah adalah banyakkan selawat pada Nabi. Ya. Banyak mana pula lah, banyak mana pun, 1000 kali ke satu hari, 2000 ke satu hari, 10,000 satu hari, kita rasa-rasa banyak. Okey ya? Apa-apa sambil-sambil memasak tu, mulut diam je dah masa-masa memasak. Allahumma salli wa sallim ala, 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 Allahumma salli wa sallim ala. Ya, saya dah ajar ke puan-puan yang paling ringkas, paling cepat, paling laju. Ya Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ni saya terima daripada guru saya di Yaman dulu, Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ni guru kepada Habib Omar. Dia ni umur dekat berapa? 80-90 lah. Saya pergi jumpa dia tu. Dia baca buku, tahu macam mana? Dia pegang kantar ni baca buku. Macam ni dia. Saya pergi jumpa dia, saya bawa ada buku yang kecil-kecil. Saya kata, kamu datang ada apa ni?
Kata Habib, saya banyak beli buku Habib ni, yang buku kecil-kecil kan, yang ringkas-ringkas tu. Ada satu tajuk ringkas. Jadi saya nak minta izin dengan Habib untuk terjemah, terjemah dan nak sebar kat Malaysia. Lepas tu dia kata, "Mai, aku nak tengok buku aku, betul ke buku aku?" Dia pun pegang dalam buku kecil tu. Dia letak gantar, dia tengok kat tajuk kan besar kan. Tapi nak kata dia minta itu. Ini betul buku aku ni. Salah satunya selawat tu lah. Selawat paling pendek dan paling ringkas, paling cepat untuk kita dapatkan bilangan berapa yang kita nak. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kita boleh baca cepat. Allahumma salli wa sallim alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi dia suruh kita baca dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ingat ayat tu ya? Ingatlah. Ingat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca ayat tu dulu, barulah baca selawat. Kalau puan-puan nak cepat mimpi jumpa Nabi, puan-puan baca 1000 kali satu hari. 1000 kali satu hari ini setengah jam aja. Allahumma salli wa sallim alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Kalau puan-puan bori, puan-puan baca alunkan itu, alunkan. Ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayat tu seminggu baru 1000. Tapi kadang-kadang kita tu dia Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau nak panjang lagi, laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujud, kalaulah tidak kerana engkau wahai perhias kehidupan, ma qaba aishi wala wujudi, tidak ada untungnya hidup aku, tidak ada bertuahnya hidup ini. Ya. Kalaulah tidak kerana Nabi, puan-puan, entah apa kita sembah pada hari ini. Ya. Kalau tidak kerana Nabi, kokok puan-puan tidak akan ada pada hari ini. Semua akan ditanamkan hidup-hidup. Betul ya? Maka puan-puan kena cukup berterima kasih pada Rasulullah. Kerana sebab Rasulullah lah yang memperjuangkan orang perempuan sama dengan orang lelaki, sama-sama layak ke syurga, sama-sama layak jadi hamba Allah, dan sama-sama layak jadi wali-wali kepada Allah. Ya, berapa ramai orang perempuan yang jadi wali-wali Allah. Tapi pada awalnya kerana Nabi perjuangkan kehidupan orang perempuan ni ada hak untuk hidup. Tapi zaman jahiliah dulu, orang perempuan tak ada hak untuk hidup. Tak ada nilai pada pandangan masyarakat pada ketika itu. Tapi Nabi membawa satu nilai pada kehidupan perempuan, sehingga kan Nabi kata apa? Syurga duduk bawah tapak kaki perempuan. Kalau inilah orangnya yang begitu tinggi, orang berakhlaknya, budinya kepada perempuan, perempuan tak pernah rindu pada dia, tak pernah rasa beruntung kerana jadi umat dia. Okey ya? Tak apa, saya kat tu dulu. Dia tak boleh bagi banyak sangat. Tapi yang tadilah Allah sallallahu alaihi. Tapi dia ada dua amalan. Satu amalan, puan-puan baca 313 kali satu hari. Niat lain. Ya. Baca dulu innallaha wa malaikatahu sampai akhir, kemudian baca bilangan dia 313. Sesiapa yang baca selawat 313 satu hari, satu malam, Allah akan jadikan barakah hidup dia ni sebagai orang yang ada bimbingan, pembimbing, mursyid. Ya. Kalau puan-puan tak ada mursyid, tak ada murabbi mursyid. Apa makna murabbi mursyid? Yang membimbing kerohanian puan-puan. Dia akan bagi zikir, dia akan nasihat kita. Tak ada kita yang tu. Ya.
Puan-puan ada zikir khusus tak? Tak ada, contohnya lah kan. Yang ada Alhamdulillah, yang tak ada. Maka puan-puan selawat pada Nabi 313 kali satu hari. Selawat itu akan dijadikan oleh Allah untuk membimbing kerohanian puan-puan. Apa makna kerohanian? Jiwa ni akan tenang, jiwa ni akan makin dekat dengan Tuhan, jiwa ni akan makin rasa sesuatu dengan Allah, dengan Nabi dia. Yang 1000 tu amalan Habib Munzir, Allah yarhamah. Habib Munzir dia kata dia selawat 1000 kali satu hari. Tapi bila mana dia sedih, dia tidur lah. Bila dia tidur, setiap kali dia tidur tu Rasulullah datang, dia menghiburkan dia, nasihat pada dia apa semua sekali. 1000 kali satu hari. Ya, tulislah puan-puan. Harap-harap puan-puan doa jugalah pada saya ya. Saya ni kadang-kadang cakap juga, tapi kadang-kadang baca, kadang-kadang tak juga. Ya. Kadang-kadang rasa-rasa 1000 sambil-sambil nak datang daripada kuliah kan. Daripada kuliah duk bawa kereta tu. Ya tak? Kita 1000 je. Nabilah kalau kita nak balik kampung, 10,000 pun dapat. Wallahualam. Itulah ya. Jadi soalan, kalau ikut hadis ni, soalan pertama, kalau kita baca hadis-hadis lain, soalan pertama, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Tapi kalau ikut hadis ni, malaikat tanya apa dulu? Malaikat tanya Nabi dulu. Apa pandangan kamu terhadap lelaki ini? Lelaki yang bernama Muhammad ini. Tetapi orang yang dalam kubur tadi diceritakan bahawa dia jawab, annahu Abdullah. Dia adalah hamba kepada Allah, wa rasuluh. Dia adalah hamba rasulnya. Fayuqalu, lalu malaikat kata, lihatlah, ya pada asalnya tempat kamu dalam neraka, abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Lalu Allah tukar ya tempat kamu berada dalam surga. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an wa amman kafir awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, lalu Nabi kata apa puan-puan? Nabi bersabda, maka semua memandang kepada mereka berdua, dan orang kafir atau munafik, maka dia berkata, saya tidak tahu. Kalau orang tu orang kafir, orang tu orang munafik, bila mana ditanya apa pandangan kamu terhadap orang yang bernama Muhammad, dia kata la adri, aku tak tahu. Ya, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya tidak tahu, saya telah mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka dikatakan fayuqalu la daraita wa la talaita. Ya, maka malaikat kata apa? Kamu tidak tahu dan kamu tidak ikut. Summa, kemudian yang ditanya tadi, yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunai fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalain. Kemudian dia dipukul dengan pemukul daripada besi dengan satu pukulan di antara dua telinga. Ya. Maka dia menjerit dengan satu jeritan yang mendengarnya sesiapa yang dekat dengannya. Malaikat as-saqalain. Apa makna as-saqalain? Jin dan manusia. Ya, binatang-binatang sekitar tu semua dengar dia kena pukul. Maknanya berapa minit puan-puan? Kita pergi kubur kan, dia ada talqin, dia tak talqin, dia tak talqin. Maka bila mana pusing saja, lelaki yang dalam kubur tadi, kalau perempuan yang dalam kubur masih dengar lagi tapak kaki orang yang balik itu, malaikat dah datang. Bila mana malaikat datang, malaikat tanya, apa pandangan tentang Muhammad? Orang kata, la adri, aku tak tahu. Malaikat pukul tu kereta. Berapa minit? Mana mungkin saudara mara dia tak naik dalam kereta lagi, tak sampai rumah lagi, dia dah kena pukul. Wa iyazubillah. Ya. Sebab tu kalau saudara mara kita meninggal dunia, apa-apa masalah dengan kita sikit sebanyak, ampunkanlah, maafkanlah ya. Jangan pula dah jumpa lah kau. Dulu kau khianat ke aku, kau tipu aku, kau buat aku. Sekarang jumpa kau. Jangan puan-puan. Sebab kita belum tentu masuk ke situ lagi, dan kita tu juga belum tentu selamat. Jadi ya Allah, apa yang dia buat pada aku ya Allah dulu-dulu lah, kan sepupu kita kadang-kadang kan, anak buah kita, aku ampunkan, aku maafkan dia ya Allah. Cuma aku minta ya Allah, dalam keadaan aku maafkan dia, bila mana aku masuk ke tempat sebagaimana dia, engkau juga maafkan aku ya Allah. Itu cara nak selamat puan-puan. Sekarang puan-puan kena fikir, saya kena fikir, macam mana saya tak nak kena pukul kat malaikat, macam mana puan-puan tak nak pukul. Satu soalan aja tak boleh jawab, kena pukul. Dia setengah riwayat kata pukul tu dia masuk ke dalam tanah 70 hasta. Berapa kuat agak-agak. Ya, kita dengar yang piling tu kan, piling tu kita dengar kuat tu, tapi berapa kaki dia masuk sekali pukul?
Sekali hentak yang paling itu, berapa kaki masuk? Satu kaki boleh. Ni 70 hasta ke dalam. Sekali pukul, berapa kuat mereka pukul. Allah, malaikat. Dan malaikat ni dia tak peduli dah kita sakit ke kita apa, dia tak peduli. Dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan buat apa yang diperintah oleh Allah. Dan dia tak akan sekali-kali engkar Allah. Allah kata kamu pukul sampai kiamat, dia akan pukul sampai kiamat. Ya, kita menjerit ke meraung ke apa cerita, itu cerita kita dengan diri kita. Ya wa'yazubillah. Ya, majoriti ulama Islam berpegang bahawa Allah akan mengembalikan semula roh ke dalam keseluruhan jasad untuk disoal oleh malaikat. Itu setengah ulama, majoriti, jumhur. Ya, Allah kembalikan balik ya, untuk disoal siasat, untuk dipukul. Sebahagian ulama mengatakan bahawa roh dikembalikan pada sebahagian atas jasad sahaja. Namun golongan yang mendakwa bahawa hanya roh sahaja yang diseksa telah menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada setengah menyatakan roh saja kena seksa sebab jasad tak apa-apa sekali. Jasad dengan roh sekali. Habis macam mana? Wallahu a'lam lah. Apa sekali ya? Macam mana kita nampak itu tanah ditimbus sempit aja 3 kaki. Itu bukan cerita tanah lah. Dia cerita alam lain. Sebagaimana kita sekarang ni kan, puan-puan pernah tak masuk alam jin? Tak pernah? Saya pun tak pernah. Cuma tak ada lah kan. Saya dulu merawat juga dulu puan-puan. Dulu saya belajar dengan Dr. Harundin. Kemudian kita buat praktikal lah. Praktikal rawatan Islam tu, Darushifa. Macam-macam lah kita jumpa kes-kes yang tertentu. Ya, syaitan sembunyi dia kan. Jin bawa dia ke alam lain. Dia pergi dengan apa? Dia pergi dengan jasad dengan dia lah. Dengan jasad dengan roh. Bukan kata roh saja. Kalau pergi roh saja namanya mimpi. Dia cerita balik lah. Berapa hari pergi? 3 hari pergi. Kena disembunyikan oleh jin kan. Pergi dengan apa? Pergi dengan dia dah biasa. Maknanya jasad dengan roh. Rupa-rupanya di atas keadaan dunia yang sekarang ni pun, jasad kita, roh kita boleh masuk ke alam lain, alam jin. Maka sebab tu kita kata akidah kita yang pertama sekali ialah Allah itu tidak mustahil bagi Allah untuk dia melakukan segala-galanya. Jadi majoriti ulama kata bila mana kita kebumikan jasad, jasad tu kan dah mati, memang dah mati. Allah kembalikan balik roh itu untuk disoal siasat. Berserta roh dengan jasadnya sekali. Wallahu a'lam. Okey ya. Ni maklumat-maklumat lah puan-puan sebelum kita masuk pada tajuk yang detail lagi ya. Begitu juga antara cabang daripada kepercayaan ini juga adalah keimanan. Saya baca cepat-cepat ni ya, yang ini boleh baca sendiri sebenarnya. Ya, begitu juga antara cabang daripada kepercayaan ini juga adalah keimanan tentang nikmat dan siksaan dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda, Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu sama ada dia menjadi satu taman, rawdah, satu taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga, ataupun kubur itu hufratun, akan menjadi satu lubang min hufarin nar, daripada lubang-lubang neraka. Wa iyazubillah ya. Jadi kita berdoa, ya Allah, ya Engkau jadikanlah kubur ibu bapa kami ya Allah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Janganlah Kau biarkan kubur ibu bapa kami ya Allah menjadi satu lubang daripada lubang neraka. Begitu jugalah kami suatu hari nanti bila mana kami berada di alam kubur ya Allah, Engkau jadikan kubur kami. Bapa kena sentiasa menyebut. Ya, minta doa dengan Allah. Minta apa? Saya kata, yang pertama sekali selawat sebanyak mungkin pada Nabi. Yang kedua berdoa sebanyak mungkin. Berdoa. Bapa kalau boleh bapa sebutlah, ya Allah masukkanlah kami dan keluarga kami ke syurga ya Allah 1000 kali satu hari. Bahasa Malaysia ya. Kalau nak bahasa Arab terpulang lah. Tapi kadang-kadang kita lebih khusyuk bahasa Malaysia kan. Ya Allah masukkanlah kami ke syurga ya Allah, masukkanlah aku ke syurga ya Allah, masukkanlah suami aku ke syurga ya Allah, Engkau masukkanlah anak-anakku ke syurga ya Allah. Dan bila mana aku dan anak-anakku mati ya Allah, Engkau pastikan kubur kami ya Allah menjadi satu taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kami merayu, kami menangis kepadamu, kami merintih ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan kubur kami satu lubang daripada lubang neraka. Nah, itu puan-puan ya. Seluruh kepercayaan ini menunjukkan kepada sesuatu asas akidah yang utama. Tak payah baca dah yang tu ya. Asas yang ketiga, kehidupan khusus para nabi alaihimussalam dalam alam kubur, khususnya Rasulullah. Semua manusia biasa ni dia hidup dalam alam barzakh. Maka kalau manusia biasa pun hidup di alam barzakh, bagaimana pula nabi-nabi dan rasul-rasul yang istimewa, yang sudah ada kedudukan di sisi Allah. Kemudian kita kata pula, bagaimana pula Nabi sebagai kekasih Allah? Sudah tentulah mereka ada kehidupan yang lebih istimewa lagi di alam barzakh itu.
Baik, Al-Imam As-Subki meriwayatkan dalam kitab Tabaqat beliau, kitab Tabaqat beliau, bahawa Al-Imam Ibn Furak dia berkata annahu alaihi salam hayyun fi qabri. Nah tu kalau yang tak ada baris tu puan letaklah baris dia kan, mudah nak baca akan datang nanti. Annahu alaihi salam hayyun fi qabri. Annahu, bahawa sesungguhnya baginda ya sallallahu alaihi wasallam hayyun, ya, hidup fi qabri, dalam makam baginda. Rasulullah abadal abad ala al-haqiqati lal majaz. Rasul itu kekal secara hakiki, bukan kiasan. Annahu alaihi salami, annahu alaihi salam hayyun fi qabrihi. Annahu, bahawa sesungguhnya alaihi salam, iaitu baginda Rasulullah alaihi salam, hayyun, hidup, fi qabrihi, dalam makamnya ataupun dalam kuburnya. Dia dalam kubur baginda Rasulullah abadal abad ala al-haqiqati lal majaz. Okey ya. Baik, kemudian nak muka surat 30, selain daripada kehidupan setiap manusia di alam kubur, terdapat juga kehidupan khusus bagi golongan yang khusus dalam alam kubur. Bentuk kehidupan mereka dalam alam barzakh lebih luas berbanding manusia yang lain. Okey puan-puan ya. Kalau ulama bahagi manusia ni ada 3 kan. Manusia ni ada 3 golongan dari segi maratib, martabat hidup. Satu, manusia yang dinamakan awam. Ya, golongan awam. Saya dengan puan-puan ni orang awam. Satu lagi dia panggil orang khawas. Apa makna orang khawas? Orang yang dia di sisi Allah itu berada pada kedudukan yang istimewa. Khawas, khusus. Ada satu lagi golongan yang namanya khawasul khawas. Orang yang paling istimewa di sisi Allah, pada pandangan Allah. Macam sekarang lah kan. Sekarang kan kita ada orang awam, kemudian kita ada VIP, kita ada lagi apa? VVIP. Ada lagi? Tak ada lah. Kok VVIP. Ada lagi? Nah, 3 tu kan. Nah, sama juga pada hidup kita pada pandangan Allah. Pertama, kita ni orang awam. Kemudian ada orang atas muka dunia ni, walaupun dia bukan ustaz, dia bukan ustazah. Ya, kita tengok dia ni orang biasa, tapi mungkin hati dia, jiwa dia, keimanan dia kepada Allah, nampak tak? Maka Allah angkat dia berada pada kedudukan khawas, orang yang teristimewa. Mungkin dia wali. Tapi ada satu lagi golongan yang khawasul khawas, yang tinggi lagi, Rasul, Nabi, ketua Nabi. Itu dalam kehidupan di alam barzakh pun sama. Kalau dunia pun sama, begitu berbeza, alam barzakh pun sama. Maka alam barzakh yang orang yang tertentu ni lebih luas daripada alam barzakh orang yang lain. Antara mereka adalah golongan yang paling utama, iaitu golongan para Nabi. Itu yang paling utama sekali. Dan golongan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Yang asas yang keempat, kewafatan Rasulullah. Yang ni puan-puan gariskan, sepatutnya puan-puan ingatlah ya. Asas pertama, Allah itu harus melakukan segala-galanya. Asas yang kedua, ada kehidupan di alam barzakh. Jangan anggap alam barzakh itu tak ada kehidupan. Asas yang ketiga, iaitu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini hidup di alam barzakh itu. Bahkan kehidupannya lebih istimewa daripada orang-orang biasa. Baik, untuk hari ini, untuk seterusnya, yang keempat, muka surat 30 tu, kewafatan Rasulullah. Pun termasuk salah satu akidah. Ya, puan-puan, bila mana puan-puan menyebut tentang Rasulullah, semuanya akidah. Hidup dia pun akidah, mati dia pun akidah. Apa makna akidah? Pegangan kepercayaan kita yang wajib kita percaya. Baik, seluruh umat Islam beriman bahawasanya Rasulullah telah wafat dan telah kembali menemui Allah. Lalu jasad baginda yang mulia dimakamkan di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di sisi Masjid An-Nabawi yang amat mulia. Ia merupakan suatu sunnatullah kepada manusia. Ia suatu ketetapan Allah terhadap kita sebagai manusia. Ya. Di sana ada seorang utusan Allah yang kedudukannya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kekasih Allah. Maka baginda telah meninggal dunia,
Ya, tu kita kena yakin. Jangan pula kalau ada orang mengajar Rasulullah tak mati dah, Rasulullah ada dah, tu orang tu sesat. Ya, memang kita beriman bahawa Rasulullah telah mati. Dan jasad baginda, ya jasad baginda dimakamkan di bilik isteri baginda. Sekarang kita tahulah di Madinah, kita tahulah. Nanti ada juga, ada akhir-akhir zaman tu orang mengajar tajuk lain. Ya, dah pernah belajar. Rasulullah dia tak mati lagi, cuma dia gaib. Kan macam Arkam tu, dia kata Syekh Suhaimi tu tak mati, tapi bagaimana? Dia gaib. Akhir-akhir nanti dia akan keluar balik. Habis sekarang ni nak berhubung dengan dia, berhubung melalui Ustaz Asy'ari. Ustaz Asy'ari ni dia macam orang panggil apa? Perantara dengan Syekh Suhaimi itu. Tapi Ustaz Asy'ari pun mati. Tak, dia tak mati juga, dia gaib. Habis nak berhubung dengan apa? Dengan Umujah tu. Tahu kan Umujah kan? Saya terlibat dengan panel Jais, panel Akidah. Saya baru ada tu buat dialog ya, di Masjid Negeri. Saya dengan mufti wilayah buat dialog dengan mengikut Umujah. Umujah ada kat depan. Kemudian adalah isteri nombor 2, nombor 3 Ustaz Asy'ari tu kiri kanan. Memang dia hormat Pak Umujah tu. Ya, dia hormat sungguh-sungguh. Jadi bila mana kita lontarkan beberapa persoalan, orang lain tak dibenarkan bercakap, Umujah dia yang bercakap. Jadi dia dialog dengan kita. Nak cerita apa, nak ceritanya sekarang ni dia masih berhubung dengan guru dia. Nanti ikut ada juga di akhir zaman pula, dia kata dia ada berhubung dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tak mati, dia gaib. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, manusia sekarang ni macam-macam sekarang ni ya. Kena hati-hatilah, doa banyak-banyak pada anak-anak perempuan tu. Kita ni okey dah kan? Yes, okey. Kita ni okey dah juga. Ada asas. Anak-anak remaja sekarang ni memang mereka pun ada asas, tapi cabaran mereka jauh lebih besar nak banding dengan kita hari ni. Allah, orang mengaku Rasul pun ikut juga, orang mengaku Tuhan pun ikut juga. Dia kat pejabat agama tu berapa ramai yang pergi mengaku Nabi, yang pergi mengaku ibu Nabi Isa. Datang-datang, saya ni nak minta pengiktirafan. Siapa? Saya ni ibu Nabi Isa. Kat Ampang tu, kat Ampang tu ada seorang perempuan, dia buat rawatan. Kemudian dia kata nanti dulu nak menurun. Siapa yang turun? Yang turun Nabi Isa. Nabi Isa turun dalam badan dia, cerita apa-apa ni. Kenapa? Kerana dia ibu Nabi Isa. La haula wala quwwata. Baru ni ada 2 orang yang pergi, 3 orang. Imam Mahdi. Ya, kami datang ni nak dapat pengiktirafan. Ya, nak suruh Jabatan Agama iktiraf kami ni Imam Mahdi. 3 orang. Ada lah pegawai tu kata, Ustaz. Dia kata, ya saya belajar ni Imam Mahdi ni ada seorang je. Ni 3 orang ni macam mana ni? Iyalah, dia kata 3. Ginilah yang saya belajar dengan kitab dengan apa seorang. Ginilah tuan duduk ni. Tuan duduk. Tuan bincang-bincang, tuan pilih seorang aja. Siapa Imam Mahdi? Allah ya. Tolong hati-hatilah puan-puan. Orang dah berani mengaku Nabi, berani mengaku ibu Nabi Isa, orang berani mengaku macam-macam dia berani. Hatta Rasul pun dia berani. Itu adik kahar. Rasul Melayu. Tapi ada tak mengikut? Ya, setakat maklumat yang kita dapat, ajaran ni yang sesat ni peliklah setakat mana pun. Yang macam kita kata tak logik pun, mesti ada seorang paling-paling kurang yang ikut. Yang ramai itu lagi lah. Kita kata apa ajaran yang paling pelik lah. Pelik, macam mana pelik? Memang akal kita tak logik lah. Mesti ada pengikut. Yang tu yang pelik. Tolong ingat anak-anak remaja kita lah. Dia dalam dunia yang akhir zaman. Baik, kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran tentang sunnatullah ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu ya illa rasulun, melainkan rasul. Ya, bukan utusan Allah. Ya, rasul itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Ya, sebelum ini pun bukan kata tak ada rasul, dah ada rasul yang telah mati ataupun yang telah terbunuh. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, jika demikian kalau baginda wafat atau terbunuh,
patutkah kamu berbalik? Apa makna berbalik? Berpaling tadah, menjadi kafir. Wa may yanqalib ala aqibai, dan ingatlah sesiapa yang berbalik ataupun menjadi kafir balik, murtad balik, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah. Ya, falan yadurrallaha syai'a. Allah tak ada masalah pun. Ada orang dulu bila mana masa ada Nabi, dia beriman. Bila mana Nabi wafat, dia kafir balik. Dia ingat ada mudarat kepada Allah. Ya, sebab tu puan-puan, bila insya-Allah akan datang kalau kita belajar, kita mengenal Allah. Allah ni tidak ada masalah apa pun dengan kita, sebab dia tak berhajat pada kita. Kalau kita tak sembahyang pun, semua makhluk Allah tak sembahyang, Allah adalah Allah. Dan kuasanya adalah berkuasa. Kalau sembahyang semua pun sembahyang, kafirnya semua sekali sembahyang, sujud pada Allah, beriman pada Allah, Allah tidak bertambah pun dia jadi Allah. Dia adalah Allah. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Yang berkurang, yang bertambah ini makhluk. Okey ya? Sekarang bertambah apa sekarang? Bertambah umur. Makin bertambah, makin bertambah. Apa yang berkurang masa bertambah umur? Tenaga makin berkurang. Tak rasa ke? Alhamdulillah. Ingat tak rasa apa-apa lagi. Setiap hari yang bertambah itu akan adanya berkurang. Ya, itulah makhluk. Tetapi Allah tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Dia adalah Allah. Allah adalah Allah. Huwallah. Saya masa duduk dengan Habib Omar dulu, dia selalu sebut Huwallah, Huwallah, Huwallah. Dia adalah Allah. Jangan fikir macam-macam tu tahu. Dia adalah Allah. Allah adalah Allah. Ya, ada orang dia ingat dia buat dosa banyak-banyak, Allah dah jadi lemah sebab tak mampu ambil tindakan pada dia. Okey ya. Wa sayajzillahu syakirin. Tadi Allah akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Okey puan-puan ya. Saya duk baca-baca cepat ni bukan apa saya suka cepat baca buku ni. Tapi kalau boleh puan-puan baca dululah sikit-sikit ya, takut tertinggal. Sebab ada setengah-setengah tu kita tak perlu baca semua. Ya, kita baca perenggan yang pertama, yang kedua tu okeylah. Yang ketiga, yang keempat tu penjelasan-penjelasan, penghuraian-penghuraian. Janji kita dapat poin yang kita faham. Apa? Kita kata ayat ini menunjukkan bahawa dari sudut Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, maka samalah seperti para rasul yang lain. Ya. Jadi ayat yang kita baca tadi, siapa Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad ni macam rasul-rasul lain lah. Siapa mereka? Mereka ni adalah manusia. Maka bila mana namanya manusia, dia akan ada mati. Dia ada hidup dan dia ada mati. Jadi jangan kita rasul ni mati juga apa? Jangan fikir macam tu ya. Rasul ni mati ke? Iyalah, dari segi zahir perkataannya matilah. Okey ya? Jangan kita fikir benda pelik-pelik ya? Sebab kalau Syiah dia fikir benda pelik. Dia kata apa? Dia kata kalau Nabi Musa pun boleh balik kembali. Itu Syiah ni tolong-tolong ingat. Kadang-kadang logik juga. Tidak ya? Dia kata kalau Nabi Musa pun boleh kembali balik suatu hari nanti, sedangkan Nabi Musa bukan Nabi akhir zaman pun boleh balik, takkan Nabi Muhammad tak boleh balik? Tapi dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad balik, tapi balik dalam bentuk roh. Cuma roh itu berada dalam imam-imam mereka. Itu imam Khomeini, imam apa tu. Sebab tu imam-imam mereka tu maksum. Itu Syiah. Kenapa? Kerana jasad roh Nabi ada dalam mereka. Dan mereka mengatakan mereka masih terima wahyu. Itu boleh tengok. Itu Syiah. Itulah hati-hati puan-puan, doa banyak-banyak lah. Okay, sekarang ni Syiah kat Malaysia pun dah mula dah. Ya, mula. Itulah hati-hati lah. Maka setelah kewafatan Rasulullah, sebahagian daripada peranan dan interaksi baginda kepada umat. Itu perkara yang seterusnya itu ya. Maka setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada peranan dan interaksi baginda kepada umat sudah terhenti. Iaitu peranan baginda dalam menyampaikan risalah sudah selesai dan terhenti setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana interaksi baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat sebagai seorang rasul dan nabi sudah berakhir. Jadi bagaimana akidah kita? Akidah kita bila mana Nabi mati, dah selesailah tugas Nabi sebagai rasul. Ya. Untuk apa? Untuk sampaikan wahyu, untuk sampaikan Quran, untuk sampaikan Islam. Dah selesai dah. Jangan pula ada yang mengaku Nabi tak selesai lagi, cuma Nabi tinggalkan tugas tu pada dia. Tak. Okey.
Saya ada seorang, bukan nak kata kawan, taklah kawan sangat kawan, tapi memang dia cerdik lah. Ya, memang dia keluarga dia genius. Keluarga dia doktor, prof, belajar luar negara. Ayah dia pun memang hebat lah. Ya. Orang rumah dia pun prof. Tapi dia ni, dia duduk di US. Kemudian dia pergi Australia. Tapi dia kata dia dulu ni ustaz, dia suka mencuba. Jadi semua jenis dadah dia cuba, semua jenis arak dia cuba. Ya. Sampai satu ketika dia sakit tenang, dia minum arak banyak sangat. Ya, arak mana yang paling kau sekali? Ya, arak kau. Dia kata dia cari, dia minum. Kalau ada dia menggelupur sakit, dia dadah mana yang paling kuat sekali. Dia makan menggelupur sakit. Sampailah satu ketika dia rasa tak mahu dah semua sekali, dah cuba semua dah. Akhir sekali dia insaf, dia kata. Dia insaf. Dia pun tekad untuk baca Quran dan faham Quran. Cuma masalah dia, tapi dia orang cerdik. Dia cerdik. Tapi dia tak mengaji dengan guru. Dia dah orang cerdik, biasa kan dia baca, dia faham. Yang saya peliknya, ada satu kali tu saya jalan dengan dia. Satu hari malam tu jauh banyak berjalan dengan dia lama lah. Saya dengan seorang kawan lagi, dia kemudian ada seorang pakcik. Dia pakcik ni pelik juga, dia selalu bawa Quran tafsir. Dia berjalan, dia bawa Quran, dia tengok. Ni tahu orang pelik lah yang kita jumpa orang pelik. Kawan saya tu yang perkenalkan, saya pun ikut lah. Cuma yang pelik kawan ni, yang peliknya, yang kadang-kadang kita rasa memang sungguh lah dia ni. Sungguh apa? Sungguh Rasul lah dia ni. Kan? Sebab dia kata dia Rasul. Bila mana kita duk sembang pasal apa? Contoh kita duk sembang pasal apa? Kita sembang pasal pokok lah, contoh tajuk lah. Contoh ni contoh pokok. Oh, dia kata pokok ni ustaz, ayat ni ada dalam surah ni, ayat ni. Dia pun baca ayat tu. Dia baca ayat tu, dia pun hurai ayat tu. Dia hurai pula puan-puan. Dia bukan hurai maksud itu. Dia baca ayat Quran tu, dia kata ayat Quran ni duduk dalam surah mana, ayat yang keberapa, juzuk yang keberapa, muka surat berapa. Kemudian dia terjemah satu-satu. Pakcik tadi, saya baru faham tugas pakcik dia. Pakcik tu pun ayat berapa tadi? Pakcik tu pun buka. Pakcik pun tengok. Saya bertanya, macam mana pakcik? Betul? Betul Ustaz, betul. Dia macam betul. Maksud dia betul? Maksud dia betul. Lepas tu dia hurai. Tak ada dah yang betul. Jalan, cakap pasal apa contohnya? Kata semua benda yang kita bercakap tu, dia akan kata, oh yang Ustaz cakap tadi, ayat dia dalam surah sekian, dalam juzuk sekian, muka surat sekian. Ayatnya dia pun baca. Dia pun terjemah satu-satu. Kemudian dia hurai. Pakcik tu pula tengok. Macam mana pakcik? Betul Ustaz. Cakap pasal laut. Kita masa tu nak pergi ke pulau apa? Naik bot. Oh, laut ni cantik laut. Oh, laut Ustaz. Dia pun baca. Saya kata, ya Allah, namanya Ramadan. Dia kata, Ustaz tahu apa makna Ramadan? Ra tu makna apa, mim tu makna apa? Dia hurai lah. Dia hurai nama dia, bukan bulan Ramadan. Dia hurai nama dia. Memang saya kagum, saya pelik. Tapi saya tunggu tu dia tak mengaku lagi masa tu. Dia tak mengaku lagi. Lama kawan tu kata, hantar cuba tanya lah dia. Sebelum ni dia mengaku Rasul. Saya pun tanya, hantar ni Ramadan, hantar Rasul. Yalah Ustaz, saya ni Rasul. Saya nak tanya, hantar ni Nabi Muhammad tu siapa? Nabi Muhammad tu Rasul lah, kata dia. Rasul apa? Rasul akhir zaman lah. Betul. Tapi yang hantar ni mengaku Rasul pula ni apa cerita? Yalah, anak ni Rasul juga. Rasul ni utusan Allah. Kan kita semua utusan Allah. Sudah. Nak jawab macam ni. Kan kita dihantar oleh Allah ke dunia. Dia kata cuma Allah ni, dia akan hantar orang tertentu sebagai Rasul. Tapi yang betul-betul secara rasmi pangkat Rasulnya, tengok dia pusing. Secara rasmi pangkat Rasulnya Nabi Muhammad. Itu rasmi. Kita semua ni Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Dan terutamanya akhir-akhir ini perlu kepada seorang Rasul yang fasih Quran. Kemudian yang fasih bahasa Inggris. Memanglah dia membesar di US.
Dia membesar di Australia. Memang fasih lah dia. Kemudian dia hurai, kata cuba hantar hurai bahasa Inggeris. Dia baca Al-Quran di hurai bahasa Inggeris macam ceramah. Memang hebat lah. Jadi kita perlu rasul yang macam ni sekarang, akhir zaman ni, kata dia. Puan-puan. Tapi yang ni yang kita kata, saya, puan-puan, rasul ni dah mati. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dah mati. Allah dah utuh yang lain? Tidak. Allah tak utuh yang lain dah. Yang lain tu nama apa? Yang lain tu nama pendakwa. Ataupun muallim, guru, murabbi, pendidik, da'i, ya, pendakwa. Tak ada rasul. Nabi pun tak ada. Ulama boleh ada. Tapi kamu nak jadi ulama ni, kamu mengaji dengan siapa? Saya mengaji dengan University Al-Quran, dia kata. Al-Quran tu satu universiti yang boleh. Memanglah puan-puan. Tetapi kita dapat satu pengajaran. Rupanya kalau kita fokus betul pada Quran, kita cukup ahli. Tapi dia memang dia budak cerdik lah. Dia orang cerdik. Dia muda pada saya. Budak lagi lah. Nak kata umur tu dalam 27 rasanya. Tapi bercakaplah pasal apa? Pasal langit. Ustaz, langit ayat ni. Kemudian dia juga ada dalam ayat ni, dalam surah ni dia baca. Dia hurai, dia terjemah. Kata tak mengaji bahasa Arab di mana? Tak ada mengaji dengan University Al-Quran. Genius memang dia, genius. Ya. Akidah dia, tapi saya secara peribadi dia mungkin dia tak mengaji dengan guru, tu ya masalah dia. Apabila tak mengaji dengan guru, syaitan mencelak. Tu ya, sesatlah. Tapi saya betulkan dia. Saya faham Ustaz, dia kata saya faham. Rasul Nabi Muhammad aja rasul. Saya faham. Kemudian yang terakhir ialah Nabi Muhammad yang terakhir. Tapi ada rasul lagi tak? Memang rasul ni dah tak ada dah. Tapi saya ni rasul juga. Cuma rasul bil lughah al-arabiyyah, rasul dengan bahasa Arab. Dah dia baca Quran, rasul-rasul tu utusan. Dia pun utusan juga lah. Jadi dia kata tak boleh guna rasul, guna da'i. Tak ada Quran kata rasul, kata dia. Kita tu akibat tak ada. Tapi kalau kau jumpa dengan dia, kalau sekali sepitah lalu, memang rasul dia ni. Ayah pin tak boleh macam tu. Ayah pin jahil, ayah pin ni sihir je. Tapi ramai pengikut. Adikah tu bila mana TV3 tanya dia, pemberita tanya dia, kenapa mengaku Nabi ni, rasul ni? Dia kata tak baca Yasin ke? Yasin kan, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau salah seorang pada rasul. Iyalah tu dia bagi. Tapi tak hebat juga bila orang tanya tak boleh jawab juga. Tapi yang ni subhanallah. Kena hati-hati ya. Dia tak pergi ke mana? Ustaz dia masih ada lagi? Ada dia. Baru 28 baru umur. Muda lagi. Dia ada kat mana? Ya. Ada di mana? Dia sekarang ni ada di mana? Tapi dia orang Kota Baru. Ada pengikut dia Ustaz. Ya. Pengikut dia. Tak ada. Setakat ni tak adalah setakat ni. Yang saya duduk tengok tanya dia tu dia cara dia. Tapi kalau duduk dengan orang dia sembang. Yang dia sembang ni memang orang akan kagum dengan dia. Tu yang risau. Allah alam. Apa yang kita nak cerita ialah inilah akidah kita. Ada lagi tak Nabi? Tidak ada. Rasul tidak ada. Nabi Muhammad masih hidup? Tak, dia dah mati dah. Jadi Islam ni boleh tak dibawa Islam, nak tambah-tambah Islam lain? Kan sekarang kan orang bawa Islam macam-macam sekarang ni. Yang Nabi Muhammad tu Islam aja. Yang ada yang golongan ni bawa Islam liberal, Islam demokrat, Islam progresif, Islam sosialis. Ya. Sekarang ni tu hati-hati ni. Mana ada lagi Islam progresif? Ada Nabi kata Islam progresif ke zaman dulu? Tak ada. Ada Nabi kata Islam demokrat. Ni puan-puan hati-hati, ada gerakan-gerakan baru daripada Barat. Ya. Barat melihat sekarang ni sistem izm yang ada ni telah gagal. Ya, sekularnya, apa lagi? Sosialisnya gagal sekarang ni. Gagal. Maka mereka membuat satu pemikiran baru atas nama Islam. Cuma Islam tu dinampakkan cantik sikit. Islam demokrat kan cantik sikit kan? Apa makna demokrat? Tahu kan?
Kalau bahasa Malaysia demokratnya apa? Ya? Kebebasan. Islam tapi bebas. Tak pakai tudung pun Islam, tak pakai tudung pun Islam. Minum arak pun tak apa. Tak ada masalah. Islam progresif. Apa makna progresif? Maju, moden. Islam yang ada ni dah tak moden dah ni. Ni macam apa? Ni pakai ni ketinggalan zaman. Dia pakai apa? Tak up to date ke apa? Ketinggalan zaman ni. Macam akak lagi pakai purdah kan. Yang akak pakai purdah tu lagi lah dia kata kita ni apa? Ketinggalan zaman, ketinggalan zaman. Kita kena Islam progresif. Kan? Rambut biar pink punya. Tak adalah maksud okey lagi. Allah. Ni perbahasan biasa puan-puan. Saya pun rasa nak cepat-cepatkan sikit perbahasan ni. Tapi dia masih lagi, sebelum kita masuk betul-betul perbahasannya, ni tak mengaji lagi ni. Yang mengajinya bab 2. Kehadiran Nabi. Yang ni masih membahaskan asas-asas akidah. Bimbang-bimbang bila mana kita masuk dalam perbahasan nanti, akak tanya balik, kenapa jadi begini pula? Kenapa jadi macam ni pula ni? Harus bagi Allah. Okey ya? Dan Nabi ni mati tak? Nabi tak mati, Nabi pindah alam. Alam ni alam barzakh. Orang yang di alam barzakh boleh tak hadir ke alam nyata ni? Pada rohnya, bukan pada jasadnya. Ni kita akan cerita. Tuan-tuan ya? Macam orang kata orang nampak Nabi hadir dalam majlis. Orang tu puan-puan sekalian, kalau dia seorang wali, ya, maka itu adalah mukjizat. Subhanallah. Itu adalah karamah. Tapi kalau orang biasa macam kita, wallahualam tidak akan berlaku mungkin. Tapi yang hadir tu, mungkin hadir tu pada pandangan apa dia nama ya? Allah macam kita zaman dulu lah puan-puan. Zaman-zaman muda-muda dulu kan. Tak ingat tak? Zaman muda dulu. Ni guru saya kata lah. Zaman muda-muda dulu masa kita bertunang lah. Ya, masa bertunang. Ya Allah, masa tu tak ingat. Kadang-kadang nampak bakal suami datang rumah. Ya, tak nampak? Tak pernah? Kenapa tu? Kerana apa? Kerana diri dan jiwa ini telah tenggelam dalam rindu. Pernah guna pakai tenggelam dalam rindu? Pernah? Tak pernah? Maknanya perempuan tidak betul-betul mencintai suami dah tu. Tak ada dah tu bahasa perempuan minta asal sebut ya. Macam perempuan dengan anak-anak, macam-macam perempuan dengan anak-anak. Anak-anak pergi asrama. Ya Allah. Dia ada seorang akak tu di seksi 19 Shah Alam tu. Dia baru hantar anak dia asrama 2 minggu. Pensan dia. Sekejap pensan. Lepas tu menung. Ustaz dah sampai. Ada ustaz lepas ni? Dia termenung. Lepas tu ada seorang akak tu, dia kata, Ustaz, ada masa kosong tak? Marilah tengok kawan dia ni, kesian. Dia kata, kenapa? Ni lah seorang akak kita ni, dia mengaji dengan kita juga. Dia kejap-kejap termenung, tak nak makan, dah seminggu dah tak nak makan. Dia termenung. Dia macam ketawa sorang-sorang. Dia nampak anak dia datang. Lepas tu pensan. Jangan perempuan ni ada ibu. Perempuan tak pernah macam tu. Mana jiwa perempuan kuat lah. Saya ingat Allah yarham mak saya dulu. Mak saya pernah pensan masa saya duduk di Mesir. Begitu rindu sampai pensan kan. Jadi akak ni sama. Saya pun pergilah pergi tengok dia. Bawa air dah nak baca. Tapi sebelum tu nak tanya apa masalahnya. Kemudian dia pun cakap gini. Dia pun cakap sedar tak sedar gitu lah juga. Menangis, tidak menangis. Apa cerita sebenarnya? Akhir sekali cerita-ceritanya ialah anak dia pergi asrama. Saya kata kalau macam ni, saya baca ayat satu tong air pun tak jadi. Letih lah kita baca Yasinnya, baca apanya bagi minum. Ubat dia kat mana? Bawa balik yang asrama tu, bawa balik sembuh lah. Tak payah baca ayat-ayat apa-apa kan. Jadi bawa balik anak dia, sembuhlah dia. Tapi nak kata ada orang ni, mungkin dia dengan suami, mungkin dia dengan isteri, mungkin dia dengan mak dia, mungkin dia dengan anak dia, dia sudah tenggelam dalam rindu dia. Akhir sekali dia terbayang-bayang.
dia pun senyum seorang. Kita kata dia gila, tak, dia nampak. Hati dia nampak. Samalah orang yang telah tenggelam rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama berada dalam majlis yang cerita pasal Nabi, berselawat kepada Nabi. Dalam majlis apa lagi? Yang mengalunkan. Dia puan qasidah ni bukan apa sangat, tapi orang-orang yang rindu pada Nabi. Maka dia melantunkan, ya, lantunan-lantunan itu. Dan ada orang dia tenggelam dalam lantunan itu, dalam irama lagu itu, qasidah itu. Maka dia memandang Rasulullah. Bukan memandang dengan zahir mata ini, kerana Rasul telah meninggal, tetapi perasaan dia. Okay. Puan-puan, kalau siapa tak tahu nak bayangkan macam mana lah, ya, bila mana jiwa dan hati ni. Nah, ini manusia, puan-puan sekalian, kalau dia dah tenggelam dalam apa? Dalam diri seseorang. Tapi kita tidak diminta untuk tenggelam dalam diri sesiapa kecuali kepada Allah, kepada Rasulullah. Kerana Rasul ni pintu segala-galanya. Apa pernah orang sebut Rasulullah menangis, orang selawat pada Nabi pun menangis. Kalau puan-puan tidak ada pada tahap itu, puan-puan masih jauh jiwa puan-puan dengan Rasulullah. Tapi tidak setiap waktu lah, ada waktu-waktu dia juga. Sebab hati ni dia ada waktu-waktu dia. Sebab tu puan-puan nak kena belajar juga pasal hati ni. Puan-puan pernah belajar pasal hati puan-puan? Tapi duk buat apa? Saya pun tak tahu, Ustaz. Saya ada hati dan perasaan ke tak? Ada. Maka perasaan itu untuk apa? Untuk siapa? Okey, bolehlah, insyaAllah. Saya akan tanya tadi, adakah hari ini kita nak berselawat? Tapi tak apalah, nanti akan datang saya foto state apa-apa sikit. Ya, kita baca. Sebab ataupun paling kurang pun kita datang, kita selawat 100 kali dulu pada Nabi. 100 kali kali 10. 100 kali 10 berapa? Dapat 1000 rahmat pada pagi ini. Kita datang dengan membawa kumpulan rahmat dalam rumah tangga kita, pada anak cucu kita. Kemudian kita alunkan agar dia sebenarnya qasidah ni salah satunya dia seni. Hati ni seni. Ya. Lepas tu kadang-kadang saya pun teragak-agak juga nak menggunakan bahasa-bahasa seni. Tapi bila mana berbicara tentang hati itu seni. Maka perlu bahasa-bahasa yang seni, lantunan-lantunan yang seni. Ya. Okeylah, setakat tu dulu. Macam apa-apa menunggu sesuatu. Ada soalan ke? Kalau ada soalan. Cuma insya-Allah akan datang nanti. Saya nak ringkas-ringkaskan ya. Saya ringkaskan, ada yang perlu baca, ada yang perenggan-perenggan tak perlu baca, kita teruskan. Yang apa-apa ada buku nak itu sebenarnya apa-apa boleh baca. Ada soalan tadi? Ataupun apa-apa ada pandangan dari segi macam mana masa akan datang nanti. Saya bukan apa-apa, sebab saya kadang-kadang kalau apa-apa boleh bagi pandangan untuk orang majlis ilmu kita ni ada kelainan. Tidak macam biasa. Macam biasa maksud saya ni ialah ustaz datang mengajar, pelajar tu faham ke tak, ada rasa ke tak, itu peduli apa kan. Jadi ustaz dah mengajar, kemudian ustaz pun balik dah, minggu depan jumpa macam biasa jugalah. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak satu keadaan. Tapi hari ni pun saya minta maaf banyak-banyak. Hari ni pun saya berbicara agak jauh sikit hati saya pun. Hati saya hari ni ada masalah sikit. Hati saya lalai. Hari ni hati saya lalai. Macam tu tak tahu apa. Hati saya tak fokus. Okay, jadi minta maaf banyak-banyak. Jadi menyebabkan kadang-kadang bicara saya dengan Rasulullah pun tak fokus. Kita tak nak. Kita nak dalam majlis ni hati yang paling penting sekali. Bukan telinga, bukan akal. Hati. Maka berbicara dengan hati. Kerana apa yang kita bicara ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah ini dia cukup rindu pada kita, dia cukup sayang pada kita, dia cukup cinta pada kita, dia cukup kasih pada kita. Maka sesiapa yang ingin berbicara dengan rasa dengan Rasulullah, itulah hakikat yang sebenar. Ya, kita sudah tidak lagi berbicara pada bibir untuk kita bercakap. Ya, tapi kalau apa-apa dan sebab tu saya nak kita baca lantunan-lantunan qasidah. Bukan nak berqasidah sangat, tapi nak cetuskan satu rasa. Dia lain puan-puan ya. Kerana jiwa ni seni, maka sesuatu yang seni perlu berbicara dengan seni. Ya.
Macam orang menyanyi, itulah orang menyanyi. Kalau lagu tu lagu apa? Cuba tengok orang. Lagu tu lagu apa? Lagu rock. Dia jadi rock. Jadi batu dia. Kalau lagu tu apa? Heavy apa? Heavy metal. Jadi metal juga. Jadi besi juga. Tengok. Kalau lagu tu lagu hip hop. Tadi dia okey, nampak berjalan okey, tapi bila mana dia naik atas pentas, dia nak pasang lagu hip hop, dia jadi kejam. Yo. Jadi kejam. Kau pasang tak ni kesan. Dan anak-anak kita sedang dicucuk dengan kesan-kesan ni. Ya. Kalau lagu tu jenis lagu mana dipanggil? Budaya apa? Budaya kuning. Maka rambut dia jadi kuning. Betul. Maka sebab itulah ulama-ulama ni bagaimana nak merentasi, bagaimana nak melalui jiwa-jiwa ni, yang seni ni. Lepas tu ulama lantunkan. Bukan kata tak nak baca biasa pun boleh. Ya. Allah boleh juga. Tapi kan kita baca Allahu diam macam ni. Gitulah. Kalau benda-benda ni dia ada kaedah ulama membawa hati kita kepada Allah. Okeylah, ini lebih masuk ya. Lebih masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Ya Allah, dalam rumahmu yang mulia ini ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepadamu ya Allah. Engkau rezekikan kepada kami seketul hati yang sentiasa rindu kepadamu ya Allah, seketul hati yang sentiasa rindu dan mencintai nabimu ya Allah. Engkau berilah kefahaman kepada kami tentang kehidupan yang sebenarnya ya Allah, yang Engkau redai ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kehidupan yang sebenar kepada para sahabat nabimu ya Allah. Ya Allah, dan kami berilah kefahaman kepada kami tentang ilmu yang kami belajar ya Allah, dan Kau berilah rezeki kepada kami agar kami dapat beramal dengan ilmu yang kami belajar ya Allah. Redalah dengan kami ya Allah. Jadikanlah kami suami yang saleh ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Sebuah keluarga yang sentiasa taat kepadamu ya Allah. Sebuah keluarga yang sentiasa beramal dengan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang berkat dunia dan akhirat ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah kehidupan kami ya Allah. Terimalah seluruhnya daripada kami ya Allah. Kami mengaku kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak kelemahan ya Allah. Engkau sempurnakanlah segala kelemahan diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.